Bab fardu haji sekali sepanjang hayat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berucap di hadapan kami. Katanya, tuan-tuan ataupun ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas kamu haji, maka kerjakanlah haji. Lalu bangun seorang lelaki, dia bertanya, lalu seorang lelaki bertanya, akul la'am, adakah pada tiap-tiap tahun? Wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sehingga orang itu bertanya 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau saya kata iya, nescaya jadi wajiblah, yakni haji itu pada setiap tahun, dan tentu kamu tidak akan mampu yakni melakukannya. Kemudian dia berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkan daku, tinggalkan daku dengan apa yang aku tinggalkan kamu. Sesungguhnya telah binasa orang sebelum kamu kerana banyak soalan mereka dan percanggahan mereka dengan nabi-nabi mereka. Bila aku menyuruh kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah ia sekuasa kamu. Wa idza nahaitukum an syai'in, dan bila aku melarang kamu dari melakukan sesuatu, fada'u, maka tinggalkanlah ia, maka tinggalkannya. Ini bab safar, perjalanan perempuan bersama mahram untuk pergi haji dan selainnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh perempuan bermusafir selama 3 malam kecuali ada bersamanya mahram. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan sama seperti itu juga dengan sanad yang lain. Cuma di sini dia sebut thalathatan, bukan thalathan. Tu beza dia dalam sanad ni. Satu lagi ni, thalathatan illa wa ma'aha dhu mahram. Beza sebut dia thalathan, hak tu ni thalathatan. Lebih kurang lah, ni 3 malam, ni 3 hari. Hak tu lah lebih kurang lah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak halal kepada seseorang perempuan yang beriman dengan Allah dan hari kemudian untuk berjalan selama 3 malam atau sejauh perjalanan 3 malam kecuali dalam keadaan ada bersamanya mahram. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id, meriwayatkan daripada Qaza'ah daripada Abi Sa'id, katanya, saya telah mendengar darinya satu hadis yang dari Abu Sa'id, fa'ajabani, hadis itu mengagumkan aku. Faqultu lahu, atau membuatkan aku hairan, boleh juga. Faqultu lahu, saya pun berkata kepadanya, engkau telah mendengar ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Abu Sa'id, adakah patut aku akan berkata atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak aku dengar? Qala, kata Abu Sa'id, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala, sami'tuhu yaqul qala Rasulullah. Kata perawi di bawah dia lagi, Qaza'ah ni, saya telah mendengar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashuddur rihal, jangan kamu persiapkan kenderaan, yakni untuk pergi ke sesuatu tempat, kecuali kepada 3 masjid, yaitu masjidku ini, yang pertama, yang kedua Masjidil Haram, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Dan saya telah mendengar baginda bersabda, jangan bermusafir perempuan selama 2 hari, yakni untuk perjalanan selama 2 hari, melainkan bersamanya ada mahram kepadanya,
illa wa ma'aha dhu mahramin minha, kecuali ada bersamanya mahram kepadanya, yakni orang yang haram kahwin dengan dia, au zaujuha, ataupun ada bersamanya suaminya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Qaza'ah lagi, katanya saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 perkara. Fa'ajabnani, keempat-empat perkara itu telah mengkagumkan aku, membuat aku sukalah, telah membuat aku suka. Itu mengkagumkan aku, 1. Telah membuat aku suka, 2. Telah membuatkan aku hairan, pelik, boleh berlaku. Wa anaqnani, dan telah membuatkan aku berasa elok, hadis itu. Iaitu diantaranya Nabi SAW melarang perempuan bermusafir sejauh perjalanan 2 hari, melainkan dalam keadaan ada bersamanya suaminya ataupun mahramnya. Waqtas sabaqiyal hadis, beliau menyebutkan hadis yang baki lagi. Dengan sanad Imam Muslim riwayatkan daripada Qaza'ah daripada Abi Sa'id, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan. Tadi tak boleh, la tusafiru, ini la tusafiri. Ini jangan. Tadi la tusafiru, tak boleh. Ini jangan, lebih kurang lah maksudnya. Jangan perempuan itu berjalan sejauh 3 malam perjalanan, melainkan bersama mahram, yakni mahram kepadanya lah. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda, jangan seseorang perempuan itu bermusafir, pergi ke mana-mana sejauh lebih daripada 3 malam, melainkan bersama mahram. Ini dalam riwayat satu lagi dia kata akthar, dalam perjalanan yang lebih lama daripada 3 malam, melainkan bersama mahram. Riwayat daripada Abu Hurairah lagi, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal kepada seseorang perempuan muslim bermusafir dalam perjalanan sejauh 1 malam, melainkan ada bersamanya seorang lelaki yang haram kepadanya, yakni yang haram berkahwin dengannya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, tidak halal kepada seseorang perempuan yang beriman dengan Allah dan hari kemudian bermusafir, berjalan sejauh 1 malam, 1 hari, melainkan bersama mahram. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal kepada seseorang perempuan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk bermusafir, untuk berjalan sejauh sehari semalam, melainkan bersamanya ada mahram kepadanya. Ini alaiha, tadi minha, sama saja maksudnya. Ini pula daripada Abu Salih daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal kepada seseorang perempuan bermusafir selama 3 malam, melainkan bersamanya ada mahram baginya. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal kepada seseorang perempuan yang beriman dengan Allah dan hari kemudian untuk bermusafir dalam satu perjalanan selama 3 hari lebih, 3 hari ke atas, melainkan dalam keadaan ada bersamanya ayahnya atau anaknya atau suaminya atau saudaranya ataupun mahram kepadanya, yakni orang yang haram berkahwin dengannya. Sanad satu lagi pun lagu tu juga, hadisnya serupa tu juga. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Ma'bad, katanya saya telah mendengar, Ibnu Abbas berkata, saya telah mendengar Nabi SAW berucap, baginda bersabda, jangan sekali-kali atau tidak boleh sekali-kali seorang lelaki bersunyi-sunyian dengan seorang perempuan, melainkan dalam keadaan ada bersamanya mahram. Dan janganlah perempuan itu bermusafir melainkan bersama mahramnya. Faqama rajulun, maka bangkit seorang lelaki,
Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, isteri saya nak keluar untuk mengerjakan haji, dan saya telah pun masuk nama, telah pun dimasukkan nama saya untuk ikut serta dalam peperangan sekian-sekian. Nabi SAW bersabda, berkata kepada dia, intaliq, pergi, engkau buat haji bersama isteri engkau. Asal lagi pun makna dia sama, lafaznya tidak sama sanad satu lagi tu. Dan yang terakhirnya dalam bab ini iaitu disebutkan dengan sanad tadi makna dia serupa lah hadis dia, tapi lafaz dia tidak sama. Cuma dalam hal ni dia tak ada sebut la yakhluwanna rajulun bimra'atin, tak ada. Hak lain, hak baki lagi tu ada, hak ni tak ada. Lafaz ni tak ada. Tidak boleh sekali-kali seseorang bersunyi-sunyian, berkhalwat dengan seorang perempuan, melainkan ada bersamanya mahram. Hak ni tak ada dalam sanad ni, dalam riwayat ni tak ada. Bab istihbab, elok berzikir bila seseorang itu menaiki kenderaannya ketika menuju kepada sesuatu perjalanan haji ataupun selainnya. Dan bab menyatakan zikir yang paling afdal semasa dalam perjalanan ataupun untuk berjalan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ali Al-Azdi, dia menceritakan kepada perawi di bawahnya iaitu Abu Zubair, bahwa Ibnu Umar mengajarkan kepada mereka bahawa Rasulullah SAW bila berada di atas untanya, ketika baginda keluar untuk berjalan, baginda akan bertakbir 3 kali, kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan kepada kita kenderaan ini, yang telah mempermudahkan kepada kita kenderaan ini, padahal kita tidak dapat menguasainya. Padahal kita tidak dapat menguasainya. Yang sebelum itu, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kepada Tuhan kita jua kita akan kembali. Ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan, dan memohon daripada amalan ma tarda, apa yang engkau redha. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami perjalanan kami ini, dan perdekatkanlah watwi anna bu'dahu, perdekatkanlah, permudahkanlah kepada kami perjalanan kami ini, yakni lipatkanlah kejauhan perjalanan ini kepada kami, yakni permudahkanlah permudahkanlah perjalanan ini kepada kami. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan, dan engkaulah pengganti untuk menjaga ahli keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau min wa'tha'is safar, daripada kesukaran perjalanan, wa ka'abatil manzar, dan daripada pemandangan yang yang menyedihkan, yang memilukan, wa su'il munqalab, dan daripada su'il munqalab fil mali wal ahl, daripada keburukan ketika kembali kepada ahli keluarga, keburukan dalam harta benda dan keluarga ketika kembali. Maksudnya begitu. Aku berlindung denganmu daripada keburukan waktu kembali, menghadapi harta benda dan anak pinak. Wa idza raja'a, bila Nabi SAW pulang, dia baca hak tu juga, cuma dia tambah ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kita kembali, kita bertaubat, kita mengabdikan diri kepada Tuhan kita, kita memujinya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Sarjis, katanya Rasulullah SAW bila hendak bermusafir,
baginda akan meminta perlindungan daripada wa'tha'is safar, kesukaran, kepayahan perjalanan, wa ka'abatil munqalab, dan daripada ka'abatil munqalab, yaitu daripada kesedihan, kesedihan setelah kembali, wal hawri ba'dal kaum, dan berlindung daripada kekurangan selepas kesempurnaan, kekurangan selepas kesempurnaan, dan berlindung daripada doa orang yang dizalimi, wasu'il manzar, dan pemandangan buruk pada ahli keluarga dan harta benda. Minta berlindung juga daripada pemandangan yang buruk pada ahli keluarga dan harta benda. Riwayat yang satu lagi ni lagu tu juga, cuma dia mulakan dengan ahli. Bila dia balik, dia mulakan dengan ahli. Fil ahli wal mal, bukan fil mali wal ahli. Mana begitulah adalah riwayat ni. Dulu kemudian tu. Walau bagaimanapun dalam riwayat kedua-duanya ada Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ada hal tu. Ini bab apa yang dibaca bila seseorang itu balik daripada perjalanan haji dan selainnya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pulang daripada tentera ataupun daripada pasukan tentera ataupun daripada mengerjakan haji ataupun daripada umrah, idza awfa ala thaniyatin, bila naik ke tempat, ke tanah tinggi atau fadfad, tanah lapang, kabbara, baginda bertakbir 3 kali, kemudian baginda mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun, dan seterusnya. Dia ucapkan itu. Tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata sahaja, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, miliknya kerajaan yang sebenar, walahul hamd, baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Aibun, kita sedang kembali, kita bertaubat, kita mengabdikan diri, kita bersujud kepada Tuhan, dan kita memujinya. Sadaqallahu wa'dah, Allah telah membenarkan janjinya, Allah telah menolong hambanya dan telah mengalahkan pakatan-pakatan dengan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Diriwayatkan ni salah lagi ni fihi takbir ada 2 kali, tadi takbir 3 kali. Dalam riwayat ini disebutkan 2 kali, itu saja bezanya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya kami pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku, Abu Talhah dan Safiyah memboncengnya di atas unta baginda, sehingga bila kami berada di zahril Madinah, kawasan yang tinggi dekat Madinah, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan aibuna taibun abiduna li rabbina hamidun. Teruslah baginda mengucapkan begitu hingga kami sampai ke Madinah. Riwayat yang satu lagi itu pun seperti itu juga. Itulah beberapa bab yang kita baca pada malam ini. Bab yang pertama, fardu haji ni, hak fardunya iaitu sekali saja sepanjang hayat. Apa yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, manusia kena buat haji tu kepada hak mampu tu. Kena saat ni, walillahi 'alan nas, wajib atas manusia, fardu atas manusia tu, 'alan nas. Ini makna fardu ain, sebab dia ala tu. Fardu ain ni wajib atas tiap-tiap diri orang yang mampu. Berapa kali? Tu tak ada cerita dalam ayat tu, tak ada cerita. Jawabnya melalui hadis-hadis ini kita dapat tahu sekali. Hak wajibnya, hak jelasnya sekali. Dia kata dalam ucapan dia tu,
qad faradallahu alaikum al-hajj, Allah telah memfardukan ke atas kamu haji. Telah memfardukan ke atas kamu haji. Yang ini sebagai fardu ain, kepada yang cukup syarat lah. Farada alaikum, ala tu memberi makna kewajipan itu, fardu itu atas setiap diri, setiap orang. Serupa dengan ayat tu juga, walillahi 'alan nas, ala. Maka ada satu orang dia tanya. Dia tanya apa? Setiap tahun ke wahai Rasulullah? Maka Rasulullah diam. Dia tidak jawab. 3 kali tanya, barulah dia kata, kalau saya kata iya, nescaya jadi wajib, dan tentu kamu tidak akan mampu. Di sini ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam syarah dia, yaitu ulama usul khilaf. Kalau satu perintah daripada Allah SWT, daripada Nabi SAW, satu perintah, dia suruh, misalnya sini buat haji, pergilah buat haji, apakah suruh tu memberi makna kena buat beberapa kali, atau hanya sekali saja? Atau kita tak boleh kata sekali ke atau beberapa kali? Tengok dulu kepada dalil-dalil yang lain, apakah ia menghendaki kita buat beberapa kali atau hanya sekali saja. Khilaf di antara ulama usul. Ini dalam usul fiqh dia bahas ni. Setengah ulama kata perintah tu dia memberi makna berkali-kali. Setengahnya pula kata perintah tu dia memberi makna sekali saja. Bagi orang yang mengatakan perintah tu beberapa kali, hadis ni juga dia pegang. Sebab bila dia kata Allah telah memfardukan kepada kamu haji, sahabat tu tanya, setiap tahun kah? Nabi SAW dia, maknanya dia tidak pasti. Ada kalanya perintah ni kalau suruh lagu tu boleh jadi berkali-kali. Kalaulah perintah ni mesti makna sekali, tentulah dia kata takkan kamu tak tahu lagi. Bila perintah tu makna sekali lah, hak mestinya. Apa tanya lagi? Dia tak kata lagu tu. Bermakna ada kemungkinan setengah-setengah perintah tu untuk beberapa kali, walaupun dia perintah tu tak ada sebut bilangan tu berapa kali, tetapi boleh jadi ia memberi makna beberapa kali kena buat. Situlah pegangan dia. Sebab Nabi SAW dia tak kata apa. Bagi orang yang ulama yang mengatakan hanya sekali, hadis ni juga pegangan dia kata Nabi SAW senyap tu sebab dia tidak kenal tanya tu. Tanya tu dia tidak kenal. Sepatutnya bila suruh hak kena buat sekali, hak kena buat sekali je sepatutnya. Dia tu sebab dia tidak kenal. Sebab tu jadi asalnya sekurang-kurangnya sekali. Sekurang-kurangnya sekali. Dia pegang dengan ni. Sebab sahabat tu kata adakah setiap tahun? Yang ni banyak kali. Nabi SAW dia tu bukan dia kerana dia bukan boleh jadi seperti kita kata tadi, perintah tu memberi makna kena buat berapa kali, tetapi boleh jadi ada sebab lain dia. Di sini kata mereka diam tu kerana dia tak kena tanya lagu tu. Sebab bila suruh tu hak wajibnya kita kena ingat sekali. Sebab perintah ni mengikut usulnya, asal dia, hak asal perintah ni dia memberi makna wajib, dia memberi makna fardu, mesti. Itu makna kalau perintah. Kalau ada pilihan tu lagu lain ayat dia. Kalau perintah, kalau kata fardu, Allah telah memfardukan ke atas kamu, itu makna wajib. Makna wajib. Cuma wajib tu berapa kali? Golongan yang kedua kata sekali. Sebab asasnya sekali, sekurang-kurangnya mesti kena ada sekali, hak mesti. Nabi SAW kata jangan tanya, kalau hak aku tak kata tu pakai senyap. Orang sampai itu kata dia jadi binasa kerana banyak soal. Yang banyak soal tu nak rajin sangat kau nak buatnya, belum tentu. Kadang-kadang orang banyak kecek buat malah buat malah. Apabila difardukan macam tanya tu macam rajin sangat, apabila difardukan tidak mampu.
Di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni ada keadaan-keadaan tertentu, bukan semua keadaan. Tak. Sebab Nabi SAW tak boleh menghalalkan dan mengharamkan dan mensyariatkan apa-apa dengan sendiri dia, dengan fikiran dia, tak boleh. Sebab dalam Quran kata, ya ayuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah telah halalkan kepada kamu? Tak boleh. Dia tak boleh ubah sendiri. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan itu belum pasti lagi, boleh jadi berubah. Boleh jadi berubah. Hak ni dia tahu dah. Hak ni dia tahu. Dia tahu tu, dia senyap, dia buat senyap tu kerana dia nakkan kemudahan. Boleh jadi kalau ditanya, tanya. Pada masa tu hukum tu dia boleh berubah, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan lagu lain pula. Boleh jadi. Pasal di peringkat belum tentu lagi. Di peringkat belum tentu. Walau bagaimanapun boleh jadi, boleh berubah. Seperti mana dalam bab akidah lah juga. Dalam bab akidah ada juga orang tu kerana panjang umur dia, pasal apa? Pasal dia hubungkan keluarga dia, menghubungi keluarga dia, jadi panjang umur. Tidakkah umur ni sudah ditentukan oleh Tuhan? Tidak. Ada kalanya dia tergantung. Dalam istilah ilmu kalam ni panggil qada' mu'allaq. Qada' mubram. Lagi. Ada kalanya qada' mu'allaq tu kita tak tahu. Allah SWT saja tahu. Malaikat pun kadang-kadang tidak tahu. Dia tahunya ni mati orang ni. Dia kena ambil nyawa orang ni. Hak dia tahunya, dia tengok di lauh mahfuz. Gapo tu? Lagu tu lah. Tetapi dalam Quran ada sebut yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah boleh sapu hak mana yang dia nak. Hak tertulis dah di lauh mahfuz, dia boleh sapu. Dan dia boleh menetapkan hak tulis tu tetap gitu, mengikut hak dia nak. Wa indahu ummul kitab. Pada dia tu ada ibu segala ilmu. Pada dia sendiri. Hak ada di lauh mahfuz belum tentu lagi. Hak tu tergantung. Di sisi ilmu dia tergantung. Orang ni kalau dia tidak buat benda ni memang mati. Tapi kalau dia buat benda ni, dia tidak mati. Orang ni kalau tak jumpa ubat tu mati. Kalau jumpa ubat tu tak mati. Hak tu dalam ilmu dia saja dia tahu. Ada kalanya lagu tu dia tidak bagi tahu kepada malaikat. Ada kalanya tergantung lagu tu. Supaya juga ni. Ada kalanya dia keadaan hukum tu tergantung kepada keadaan, belum tentu lagi. Ketika tu Nabi SAW sudah tahu dah ni. Hak ni hukum ni tergantung. Kalau aku jawab jadi gini. Sebab tu jangan duduk tanya-tanya. Jangan duduk tanya-tanya. Kadang-kadang pertanyaan itu jawapan dia tu berat, akan menimbulkan fitnah banyak. Baik tak usah tanya. Kalau nak tanya pun tanya secara peribadi ke, tidak kepada umum. Sebab saat ni dia kata ayyuhan nas qad faradallahu alaikum. Ini manusia ni semua orang. Jadi kalau tanya pun seseorang mewakili semua orang. Tak boleh. Kalau peribadi buat cara peribadilah. Maknanya kira gitu. Dia kata hadis ini menunjukkan sekali. Sebab sekurang-kurangnya fardu tak ada sekali apa. Hak mestinya sekali. Hak mestinya sekali. Nabi SAW kata, kalau aku kata ya, nescaya jadi wajib ketika itu. Sebab kehendak Allah SWT hanya bergantung kepada kata-kata Nabi SAW. Jangan main orang seperti dia ni. Besar peranan dia. Seperti itu, ini seorang Nabi, seperti pemimpin lah. Jangan main. Kerana dia serabut sikit je, kadang-kadang keputusan dia tu menyebabkan hancur negeri. Jangan main. Kita tak tahu waktu tu. Sebab itu kena jaga dia. Kena jaga molek. Jangan menyebabkan dia jadi serabut kau, jadi gapo kau. Sebab keputusan dia tu boleh jadi, nampak sekali je, boleh jadi hancur sebuah negeri. Hak ni pun lagu tu juga. Dan kamu tidak akan mampu. Jadi aku kecek tu beringat sama. Mana kamu tidak mampu, tentu tak mampu. Memang pun kalau fikir dekat-dekat tu boleh kira. Kalau sepuluh kita jauh ni bukan main, belanja banyak. Nak pergi nak tahu. Berat lah kalau tu, menyusahkan.
Kemudian dia pun kata, kaedahnya begini. Dharuni ma taraktukum. Biarkan daku dengan apa yang aku tinggalkan kamu. Apa yang aku tak cerita tu kamu biar. Kamu jangan soal, jangan itu. Aku cerita sekat tu. Jangan soal banyak. Sebab orang zaman dulu dia banyak soal. Ini Nabi SAW nak ajar kepada umat dia tak usah banyak. Soalan banyak akan menyusahkan. Hak pentingnya buat kerja. Kamu fahadah kan bila kata fardu tu? Fahadah kan? Lepas pada tu Nabi SAW sendiri hak dia buatnya haji tu berapa kali? Sekali bukan? Kalau lah banyak kali, macam mana dia telah tidak buat perintah Allah SWT yang menghendaki banyak kali tu? Dia sendiri tak buat. Orang lain nak kata apa? Dia sendiri pun hanya sekali. Ini menunjukkan hak tu paling kuat, menunjukkan hak fardu tu sekali. Kalau hak fardu tu banyak kali, artinya Nabi SAW tak tu buat. Dia sendiri pun tak ada buat hak paling sempurna, hak fardu. Kalau tu tak kena tu. Atas dasar itulah kita mengatakan hak fardu, jumhur ulama mengatakan sekali ya, boleh katakan begitu dah, sepakat dah hak tu. Cuma saat ni bahas dari segi perintah, sesuatu perintah. Bila kata aqimus salah, dirikanlah sembahyang, perintah tu sendiri sekadar tu. Kalau tidak sabit ada ni sembahyang 5 waktu tak sabit ni hak tu sendiri tu. Adakah ia memberi makna berkali-kali, banyak kali buat? Ayat tu sendiri tu memberi makna banyak kali atau hanya sekali saja? Jadi inilah ulama usul duk bahas ni. Hak tu kata aqimus salah. Nabi SAW ajar buat banyak kali tu, 5 kali sehari tu. Nak hari. Ini menunjukkan perintah tu tidak memberi makna sekali. Hak Nabi SAW tunjukkan kepada kita kan banyak kali kan buat sembahyang tu, 5 kali sehari. Apakah hak 5 kali tu tidak wajib? Hak mula-mula saja wajib daripada perintah tu? Tidak. Sebab tu kata tengok keadaan dulu. Sebab itulah setengah ulama dia kata tengok keadaan. Ada kalanya perintah itu memberi makna sekali, jelas. Ada kalanya perintah itu memberi makna beberapa kali. Dan ini semua kita tahu sama ada melalui Quran ataupun melalui hadis. Dan ada kalanya tak boleh nak tentukan berdasarkan hak tu saja. Kita kena tengok lagi dalil-dalil yang lain. Setelah kumpulkan semua baru kita buat keputusan. Ini dari segi hijau ulama lah. Hijau ulama. Nabi SAW kata kamu tinggalkan aku dengan apa yang aku tinggalkan kamu. Ini memberi makna bahawa asal sesuatu ini tidak wajib. Kalau tak ada perintah tak wajib asalnya. Dan tidak ada hukum sebelum datang perintah. Tidak ada hukum. Kena ada perintah dulu baru ada hukum, barulah jadi wajib kalau begitu gini. Inilah yang sahihnya. Dan tidak ada taklif, tidak ada apa kalau tidak ada mari hukum tu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sini pun yang mari. Kami tidak akan sekali-kali menyeksa manusia itu sehinggalah kami mengutuskan rasul kepada mereka. Kalau tak sampai suruh, waktu Tuhan tidak seksa, tak sedu kalu. Dah tak ada tu. Apalagi seksa di akhirat ni. Tak siapa suruh, dia tak tahu, tak faham agama. Maknanya seksa ni, neraka kau tu ni apabila ada nabi, ada rasul sampai perintah, barulah ada taklif itu. Kalau tidak taklif. Nabi SAW kata lagi, bila aku suruh kamu buatlah sekadar ataupun semampu kamu, mastata'tu, sekadar yang kamu mampu. Jangan tebal. Hak tidak mampu pun nak buat juga. Satu makna. Satu lagi, setakat mana kita mampu, kita cuba buat. Itulah yang terbaik. Itu yang kedua. Semampu-mampu kamu ni. Yang ketiga maknanya, kalau kamu tidak mampu buat sambil berdiri, tidak gugur perintah tu, kena buat juga sambil duduk. Kamu setakat tu kamu mampu. Kalau kamu tak mampu lagi duduk, kamu tidur. Sebab setakat tu yang kamu mampu. Tapi kamu kena buat juga hak wajib tu, hak tak boleh tinggal.
Bukan bermakna semampu-mampu kamu ni bila tak mampu kita tinggal sembahyang. Tidak. Setengah-setengah perkara tu boleh lagu tu. Setengah-setengahnya tidak. Keadaan tu tak mampu buat lagu ni, kena buat lagu ni. Tak boleh tinggal juga. Tak mampu buat lagu ni, tu lagi ke bawah lagi. Begitulah seterusnya. Ada kalanya tak boleh tinggal. Ada kalanya maksud mastata'tum semampu kamu. Kalau kamu tak mampu, tak apa, tak buat. Ada kalanya lagu tu. Tu kena tengok dalil yang lain lah pula. Kena tengok dalil yang lain pula. Ini hadis ini menunjukkan bahawa banyak hukum ni bergantung kepada kemampuan kita. Kita tidak mampu nak beli air, pasal mahal sangat air, tak ada air. Kita kena buat setakat kita mampu lagu mana, kita tayamum. Nak kata tinggal tu tak boleh, adalah masalah tu lah. Begitu juga kalau kita tak boleh nak tutup aurat, tak ada pakaian, tak tertutup aurat dengan sepenuhnya, apakah kita akan meninggalkan sembahyang? Tak boleh, kena sembahyang juga. Setakat mana kita boleh tutup, paling kita boleh tutup, kita buatlah setakat tu. Apa ni, jangan pula kata dah tak tutup dah apa ni lutut ni kita pakai seluar spanduk lah lagu tu sembahyang. Tak boleh. Tak boleh. Setakat mana kita mampu buat, kita boleh tudung setakat mana. Kain yang ada pada kita tu, sehingga terbuka sikit yang lutut, orang lain boleh tudung. Tudung setakat mana yang kamu mampu tudung. Itu maksudnya. Bukan kita dah kata dah tak boleh, dah terbuka dah aurat ni ke mana-mana pun, jadi tak payah caralah. Seluar pendek tak usah pakai lah. Seluar pendek, pakai seluar pendek pun sepatutnya juga. Tak, kalau kita ada seluar pendek, pakai seluar pendek. Dalam keadaan tak ada pakaian lah katakanlah. Dalam keadaan tak ada pakaian, mana kita kena buat apa semampu-mampu kita. Setakat mana kita mampu. Ini hadis ini serupa betul dengan ayat Quran. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu-mampu kamu. Yang dimaksudkan dengan semampu-mampu ni sepatutnya tadi lah. Semampu-mampu tu sepatutnya tadi beberapa makna tadi. Maksudnya apa ni sepatutnya tadi lah. Kalau kita tidak mampu buat benda tu, tak erak nak buat, tak usah buat. Bertakwa luah makna dia, bukan makna hak fardu saja. Janganlah siapa kita buat hak sunat misalnya, siapa tinggal hak wajib hak lain. Bertakwalah kepada Allah semampu setakat kamu mampu. Buat sekat tu, jangan dibuat lebih daripada tu, sehingga siapa kita mengatuk tak jadi kerja hak lain. Jangan dibuat. Itu makna semampu-mampu juga tu. Begitu juga dalam bab yang lain. Bertakwalah kepada Allah. Kita, orang seksa kita, buat nyaya kepada kita, sehingga kita terpaksa melafazkan kekufuran, lafaz kufur. Boleh. Mana terhak sekat tu, kita mampu sekat tu. Hak lain, hak tu kita tidak mampu, Tuhan tak kira dah tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu jiwa tu melainkan sekadar hak dia mampu. Sekadar hak dia mampu. Hak dia mampunya setakat tu. Setakat tu. Hak lain lebih daripada kemampuan dia, Tuhan tidak kira. Tuhan tidak kira. Begitulah asas besar ni hak ni dalam agama besar. Hak kita mampu. Hak kita ada kuasa, kita boleh buat. Lagu tu. Tiba-tiba kita tak buat, kita cuai. Kita boleh jaga, kita boleh elak, kita tidak elak, sehingga berlakulah kemalangan, berlakulah apa nama ni, malapetaka ke, maka itu dikira juga tu. Dia soal apa yang kamu buat lagu ni, sampai mati habis hak lain ni kerana kamu cuai. Buat apa? Padahal kamu boleh bawa molek, bawa molek dengan berhati-hati tu boleh. Itu ada persoalan, ditaklifkan seseorang. Tetapi kalau dia sudah molek dah, di luar kawalan dia berlaku kemalangan, tidak akan disoal dia. Dia tidak bersalah. Walaupun orang lain mati, apa ni, puluh-puluh orang di belakang dia mati sebab dia jadi driver, tak apa, tidak salah. Sebab apa? Waktu di luar kemampuan dia. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu-mampu kamu, tapi kena jagalah setakat mana paling baik hak kita boleh buat. Buatlah hak tu, jagalah hak tu.
Lepas pada tu kalau berlaku juga, itu tidak salah kita dah. Ini maksud hadis ni. Lepas tu ayat tu, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Maknanya hak tu nak buat sungguh, sepenuh-penuhnya. Hak ni buat setakat hak kita mampu saja. Dia tidak bertangga. Sebenar-benar takwa itu maksudnya setakat hak kita mampu tu lah. Itu makna sebenar-benar dah lah tu. Bukan kata palsu lagi. Bukan kata mana kalau kita kena buat amalan ni sampai kita penat, letih, sampai rebah. Tidak lagu tu. Setakat yang kita mampu, itu makna haqqa tuqatih dah. Sebenar-benar takwa dah. Jadi ayat 2 tu dia menjelaskan. Ayat yang pertama tadi menjelaskan hak yang kedua tadi. Iaitu sebenar-benar takwa ni lagu mana? Sekadar yang kita mampu tu pun takwa dah. Sebenar-benar takwa dah tu. Buatlah hak tu, setakat tu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengembangkan pahala dia tu. Jangan kita ingat bila kita buat sikit ni dah kurang. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengembangkan dengan keikhlasan kita, dengan sebab-sebab lain lagi dia boleh kembangkan, dia boleh panjangkan amalan kita tu. Sebab apa? Hak kebajikan ni kalau buat satu boleh berlipat kali ganda. Berbeza dengan hak kejahatan tu. Kalau buat satu, balas satu saja. Hak ni tidak. Jadi oleh kerana tu, kamu kena haraplah kepada Allah SWT. Harap ke dia lah. Jangan pula sampai kita tidak berdaya melakukannya, kita nak buat semacam. Begitu juga dalam perkara-perkara lain. Benda ni molek kita buat, tapi kita tidak mampu. Kalau kita boleh buat sekarang ni, jangan tebal lah. Jangan tebal. Kalau kita buat juga, mana di luar daripada kemampuan kita, itu sudah langgar perintah dah tu. Tuhan suruh setakat mana kita mampu. Buat apa pun, bukan jawab tag ke apa pun, supaya juga. Itu takwa juga tu. Takwa kepada Allah juga. Tapi kita kena tengoklah kita mampu ke tidak. Setakat mana kita mampu. Jangan kita terima sesuatu jawatan yang kita tidak mampu buat. Kita tidak mampu buat. Sebab apa? Kalau kita terima juga, lepas tu jadi apa-apa, kita bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab. Jangan buat benda kebajikan di luar lebih daripada kemampuan kita. Setakat kita mampu, sudahlah. Setakat kita mampu. Masing-masing buat sekadar hak dia mampu. Kalau buat hak tu pun selamat dah. Seterusnya, bila aku larang kamu daripada sesuatu, tinggalkan. Hak tu tinggal. Jangan kata semampu-mampu kamu. Dia tak ada kata lagu tu. Setakat kamu kuasa, tak boleh. Tak ada. Kamu dia suruh tinggal tu, tak ada. Setakat kamu kuasa. Kalau kamu tak kuasa, mana sesoalan tak apa pula. Dah, tidak lagu tu. Tak boleh. Mana memang tak boleh langsung, tak boleh buka pintu langsung kepada kejahatan tu. Kita kata kita nak buat jahat lah, nak melakukan perbuatan sundal misalnya, kita tak dapat kawal tu. Jadi apakah boleh dah? Sebab hak suruh kawal tu, suruh tinggalkan hak Tuhan larang tu, sekadar yang kita mampu. Dah kita tak mampu, jadi tak apa pula, tak berdosa. Apakah lagu tu? Tidak. Tidak. Kok mana-mana pun berdosa semacam. Tak boleh. Kok mana-mana pun. Walaupun tak mampu dah pun, tak mampu, larilah. Kena cari jalan lain lah. Begitu. Jangan duduk di situ. Jangan duduk di situ. Katakanlah satu contoh misalnya. Tinggalkan benda tu. Jadi apa yang disebutkan tadi berkenaan dengan haji tadi, hak wajib atas seseorang tu sekali saja, itu hak wajib daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah wajibkan ke atas kita. Tapi kalau kita wajib ke atas diri kita sendiri, itu lain. Dia wajib juga tu. Misalnya kita bernazar nak pergi haji, jadi wajib. Wajib dengan sebab nazar. Hak tu wajib, kita sendiri pun wajib. Jadi wajib tadi, Allah SWT pun kira lah. Dah kita bernazar, maknanya kita wajib atas diri kita. Jadi wajib lah. Hak tu suku, hak tu suku. Hak ni maksudnya kalau tidak sabit-sabit lain lah.
Hak bakar hak wajib daripada Allah SWT nya sekali sahaja, sepanjang hayat. Bab perjalanan perempuan bersama mahram untuk pergi haji dan selainnya. Ni hadis ni kita baca dah tadi. Ada yang sebut 3 hari, ada yang sebut 3 hari ke atas, ada yang sebut 2 hari, ada yang sebut sehari, ada yang sebut semalam, macam-macam. Macam-macam hadis. Kemudian mahram, berkenaan dengan mahram itu. Hak ni apa maksud ni Nabi SAW kata lagu ni? Nak pergi buat haji, nak pergi buat ibadat, kira-kiranya dalam perjalanan tu nak pergi buat haji serupa dengan kita jugalah kira-kiranya. Dan nak pergi buat haji tentulah nak pergi buat ibadat ni, tak ada lah nak mikir-mikir benda tak moleknya, kita kata. Jadi kira-kira boleh lah nak pergi sana. Tak boleh juga, tak boleh. Sebab apa? Manusia ni tidak ada jaminan. Walaupun tempat suci, nak pergi buat kerja molek dah, tak ada jaminan. Lelaki dengan perempuan ni seperti kucing dengan ikan tawar lah, orang kata. Tak boleh nak harap, tak boleh nak harap, tak ada jaminan. Walaupun kata nak pergi buat kerja haji, sama-sama pergi buat kerja haji, apa-apanya mungkin nak pergi buat ibadat, tak ada dah. Tak boleh, tak boleh. Dia mesti kena ada mahram. Satu dari segi tadi. Yang kedua dari segi jaminan kepada perempuan tu, apabila pergi berjalan jauh tak ada orang lelaki, itu susah. Jadi ini adalah keistimewaan kepada orang perempuan yang agama kita bagi, iaitu lelaki ni tak boleh dia berasa salah kalau sekiranya dia tidak cara kepada bini dia. Ni nak pergi buat haji ni, apatah lagi kalau nak pergi buat benda lain, lebih lagi dia kena ambil berat tentang isteri dia, tentang orang perempuan-perempuan di bawah dia, yang mana mereka ini, orang perempuan ini adalah bangsa lemah. Lemah. Walaupun dia cerdik lah mana, lebih ke mana pun, tapi dia mesti ada kelemahan dia. Dia mesti ada kelemahan dia. Jadi untuk menjaga keselamatan orang perempuan itu, maka Allah SWT melalui nabinya mewajibkan kena jaga. Kena jaga orang perempuan. Perempuan ni dia bahasa kena jaga. Sebab orang tua, orang cacat, kanak-kanak, termasuk orang perempuan, sama-sama pun dalam ayat mana-mana pun, ayat manusia pun lagu tu juga termasuk dalam hak tu kena terima hakikatnya. Jadi ini tujuan untuk keselamatan perempuan itu. Hak kita kata pergi haji tu sana, ataupun hak pergi sekali dengan kita, hak tengah jalan tak tahu. Hak baik-baik sana, hak sepejabat dengan kita, ataupun tempat kerja dengan kita, hak di tengah jalan kita tak tahu lagi. Tak tahu lah. Katakanlah kalau baik-baik belakang orang tempat kita kerja, tengah jalan tak pasti lagi. Ini semua untuk keselamatan perempuan itu. Cuba kita tengok hak Imam Nawawi sebut ni. Imam Nawawi sebut dalam syarah dia ni, dia kata ijma' ummah bahawa perempuan ni kena buat haji Islam, wajib atas dia buat haji Islam bila dia mampu. Yang ni mengikut umum perintah Allah SWT, walillahi 'alan nasi hajjul bait. 'Alan nas tu lelaki ke perempuan tak kira, termasuk belaka, wajib belaka, mengikut umum ayat ni. Jadi perempuan pun kena juga. Dan Nabi SAW bersabda, Islam itu dibina di atas 5 asas. Apa ni? Salah satunya haji. Dia tidak kata kepada lelaki saja, kepada perempuan pun masuk juga. Dan kemampuan perempuan ni seperti lelaki juga, kemampuan dia dari segi cukup belanja, kalau misalnya kita kata dari segi tu super. Tetapi ulama berbeza pendapat dalam masalah syarat mahram ni. Kena ada mahram. Hak dalam hadis disebut mahram ni, hak tu saja beza pendapatnya. Abu Hanifah mensyaratkannya untuk wajib haji kepada perempuan. Mana hak ni tambah syarat tambahan. Kalau dia cukup pitih, kau gapo segar, kau gapo kau semua, tak ada mahram, tak boleh, tak cukup syarat. Dia mewajibkan begitu. Kecuali kalau di antara rumah perempuan tadi dengan Mekah kurang daripada 3 marhalah,
mana kurang daripada jarak boleh qasar sembahyang ke apalah. Tu tak apa. Ini pendapat ni disetujui oleh jamaah, satu kumpulan ashabul hadis, ahlul hadis dan ashabul ra'yi. Ini juga pendapat ini juga dinukilkan daripada Hasan Basri, Nakhai dan Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, Atha, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Malik, Auza'i, Syafi'i. Dalam pendapat yang masyhur daripadanya mengatakan tidak syarat mahram. Untuk wajib buat kerja haji ni tidak syarat. Kalau cukup orang lain, kalau ni tak ada, tak syarat. Ini mengikut mereka ini. Bahkan disyaratkan aman dirinya itu. Hak tu syarat. Hadis ni kata mereka maksud dia aman ni. Untuk jaga keamanan ni. Syaratnya aman kepada dirinya. Aman terhadap dirinya. Ashab, mana tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan keamanan itu boleh tercapai dengan ada suami. Tidak mesti mahram. Mahram ataupun perempuan-perempuan yang boleh dipercayai. Bagi mazhab Syafi'inya tidak wajib haji kepada perempuan melainkan dengan ada ni 2-3 perkara ni. Kalau tak ada suami, ramai perempuan-perempuan yang boleh dipercayai ada. Tu barulah wajib. Baik, kalau ada seorang perempuan, seorang saja perempuan yang boleh dipercayai, nak pergi sekali dengan dia, nak tupai dia, tak wajib. Lam yalzamha, tak wajib. Tetapi harus dia pergi buat haji dengan seorang perempuan sana. Dengan seorang perempuan, tak ada lelaki pun. Boleh. Hadza huwa sahih. Inilah pendapat yang sahih. Sebahagian tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan mesti kena ada ramai perempuan itu. Mesti wajib haji kepada dia tu dengan adanya ramai perempuan atau seorang perempuan saja, wajib dah. Tidak kata harus saja dah, memang wajib. Lepas tu Imam Nawawi pun tulis, ni lah yang anda nak sebut ni, yang nak baca ni. Wa qad yakthuru al-amnu wa la tahtaj ila ahad bal tasir wahdaha fi jumlatil qafilah wa takun aminah. Kadang-kadang keamanan itu begitu berleluasa sehingga perempuan itu tak perlu lagi kepada sesiapa pun. Bahkan dia boleh pergi seorang diri bersama kumpulan, rombongan yang pergi buat haji itu dalam keadaan dia aman. Sebab maksud sebenarnya aman. Maksud sebenarnya aman. Cuma sebab tu kita tak boleh tengok hadis-hadis ni saja. Kena tengok hadis lain kata. Iaitu ada hadis kau ni pendapat saja. Pendapat Imam Nawawi saja atau pendapat ulama ni saja kata perempuan ni boleh pergi seorang asalkan aman. Tak ada latar belakang dia, ada hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad misalnya, iaitu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim seorang sahabat ni, dia meriwayatkan, dia kata apa? Ada seorang tu mari kepada Nabi SAW, dia mengadu hal kepada Nabi SAW tentang kemiskinan, kepapaan, susah, sesak belaka ni, lagu mana? Hak seorang lagi tu pula mari, jalan kita ni tak selamat, tak aman perjalanan kita. Maka Nabi SAW pun kata, dah Adi, kamu tengok dah Hira, kamu pergi dah kau ke Hira? Adi kata, tak, tapi dengarlah ceritanya tentang Hira ni. Dia kata, nanti kalau kamu umur panjang, kamu akan tengok seorang perempuan mari daripada Hira tu, mari ke Mekah, seorang diri pergi tawaf Kaabah, tidak ada siapa-siapa pun ganggu dia. Itu dia lafaz hadisnya. Dia kata, la tarayanna az-za'ina tartahilu min al-hira hatta tatufa al-ka'bah la takhafu ahadan illa Allah. Engkau pasti akan dapat melihat, kalau engkau umur panjang, iaitu perempuan naik unta berangkat daripada Hira sehingga dia tawaf Baitullah. Dia tawaf Kaabah. Dia tidak takut kepada sesiapa pun kecuali kepada Allah. Qultu fima baini wa baina nafsi. Adi kata, aku pun
kata dalam hati aku, kata dalam hati aku. Bila Nabi SAW kata begitu, fa aina da'aru tayyib alladhina sa'arul bilad, pergi mana puak-puak penjahat tayyib ni, ia duduk menyusahkan orang, pergi ke mana pada masa tu? Dalam diri dia sajalah dia kata. Kemudian Nabi SAW pun kata kepada Adi, kalau engkau umur panjang, kata dia, engkau akan pergi takluk, engkau akan menguasai gedung-gedung Kisra. Dia pun, Adi pun tanya, Kisra bin Hurmuz tu kah? Ya, Kisra bin Hurmuz. Nabi SAW kata, maknanya dia berasa jauh lagi tu keadaan itu. Sebab apa? Kuasa besar tu, nak boleh kita ambil gedung harta benda dia. Lepas tu Adi bin Hatim kata, dia kata, qala Adi dalam riwayat, fara'aitu za'ina tartahil min al-hira hatta tatufa bil bait la takhafu illa Allah wa kuntu fi man iftataha kunuz Kisra ibn Hurmuz. Aku sudah tengok, kata dia, orang perempuan mari daripada Hira tawaf Baitullah, dia tidak takut kepada sesiapa pun kecuali kepada Allah. Dan aku, ni kemudian cerita, kemudian aku di antara orang yang pergi takluk gedung Kisra bin Hurmuz. Ni cerita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Apa makna ni semua ni? Kalau kita perhati pelaga hadis ni, kita nampaklah maksud Nabi SAW ni nak jaga keselamatan dan keamanan orang perempuan. Bukan tak percaya kepada orang perempuan, anggap orang perempuan ni jahat, tak boleh dipercayai. Tidak. Ni maknanya adalah kebaikan yang Islam bagi kepada orang perempuan, iaitu dia pewajibkan dalam keadaan tidak aman, orang lelaki mahram kena jaga, kena ambil berat tentang orang perempuan. Tapi dalam keadaan aman, tak apa. Tengok di sini, Hira ni duduk mana? Hira duduk dekat Kufah, 3 batu daripada Kufah. Pas jauh mana dengan Mekah tu? Jauh. Kalau zaman itu berjalan dengan unta ni belah-belah hari lah. Lebih kurang nak pergi Palestin, maknanya bulan, makan bulan pergi balik. Kalau dengan unta, maknanya Nabi SAW kata boleh. Pada ketika dia kata, mari seorang, mana ada sebut mahram kan? Tak ada takut pada siapa-siapa pun. Ini menunjukkan bahawa dalam keadaan aman, perempuan itu boleh pergi. Itulah kesimpulan. Kesimpulan daripada hadis ni. Sebab dia sebut dengan jelas, pergi ke Baitullah, pergi tawaf Baitullah, maknanya boleh lah. Inilah benarnya Imam Nawawi kata, waqad yakthurul amnu wala tahtaj ila ahad bal tasiru wahdaha fi jumlatil qafilah wa takunu aminah. Kadang-kadang boleh berlaku keamanan itu berleluasa, sehingga perempuan tidak perlu lagi kepada sesiapa pun, dia boleh pergi seorang diri. Maknanya ketika itu wajib. Dalam keadaan tidak aman, tidak wajib, pasal tak cukup syarat. Supaya dalam keadaan kita tak cukup duit, tak wajib lah. Supaya pasal tak cukup syarat. Kalau orang lelaki kita tak sihat, tak wajib lah. Wajibnya bila cukup syarat. Syarat bagi perempuan salah satunya ni, dalam keadaan tidak aman. Keamanan itu kita boleh tentukan melalui uruf lah. Kita faham sekarang ni aman, semua orang tahu aman ke tidak aman, boleh pergi kau tak boleh pergi. Maknanya kita kena ambil berat masalah orang perempuan ini. Itulah maksudnya. Sebab itulah dalam hadis dia tidak tentu, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang sehari. Ini bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Setengah-setengah keadaan tu tak boleh sehari, tak sampai sehari pun tak boleh. Kena beringat, terutama dalam keadaan perang, dalam keadaan musuh menceroboh negeri, dalam keadaan tu. Tapi dalam keadaan boleh sadar sini, nak berlaku juga tu di rumah boleh berlaku, nak kira nak berlaku juga. Tak kira tu orang kira kebanyakan, beribu-ribu orang keluar, berapa kali berlaku, ada sekali 2 berlaku. Lepas tu bila berlaku ditangkap, dihukum, tak apa dah tu lagu tu, setara tu dia kira aman dah tu. Dan keamanan ini adakah khusus dengan negeri Islam saja? Negeri kafir tidak? Tidak. Bahkan kadang-kadang kita tengok di negeri kafir lebih aman lagi daripada negeri setengah-setengah negeri Islam. Kita jangan kata ni khusus dengan negeri Islam saja. Maksudnya aman, bukan maksud pemerintah Islam. Kalau tidak pemerintah Islam tak timbul soal tu. Masalahnya aman. Kalau aman tak kira mana-mana. Dalam negeri Islam pun kalau tidak aman tak boleh. Tak kira Islam ke tidak Islam.
Negeri tidak Islam pun kalau aman. Hak ni kita kena tengok, kena faham tu. Nak faham hadis tu lagu tu barulah jelera. Kalau tidak, payah jadi hidup. Kita tidak faham maksud dia tu. Payah. Dan barulah kita nampak macam Imam Nawawi sebut di sini, anak garis ni. Apa makna? Dia ambil kira tu hadis-hadis tadi tu. Dia ambil kira hadis-hadis seperti yang hadis yang anda baca tadi tu. Kemudian seterusnya hadis ni di antaranya tak boleh pergi berjalan, tak boleh mengemaskan kenderaan. Maksudnya tak boleh tuju kepada sesuatu tempat dengan maksud keberkatan kau, dengan maksud nak dapat kelebihan dia, walaupun masjid, kecuali kepada 3 masjid ni. Nabi kata, satu masjid aku, kita boleh daripada rumah kita niat, aku nak pergi ke masjid Nabi, biar nak habis piti beribu-ribu pun nak pergi semaya dan ambil berkat, boleh, tidak salah, bagus, pahala dia banyak. Memang kita tak boleh dapat pahala seumpama tu di tempat lain, tak ada. Masjidil Haram, Masjidil Haram pasal apa? Kaabah muka kiblat kita semua, kelebihan dia lah, lebih lagi daripada Madinah tu. Madinah masjid Nabi tu, sebab dia tu la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Dalam Quran sebut dah, sebut dah jaminan daripada Tuhan bahawa inilah masjid yang betul-betul istimewa, lebih patut engkau buat ibadat di situ. Dalam hadis-hadis sebut banyak lah. Dan Masjidil Aqsa ini pun tempat suci juga orang Islam, iaitu pernah menjadi kiblat kepada orang Islam juga. Dan kiblat kepada orang dulu, umat-umat setengah-setengah tu kiblat dia situ lah. Itu kelebihannya. Lepas tu sebut tadi lah, tidak, hak ni tak boleh pergi dalam perjalanan 2 hari tu, seperti dengan tadi lah, seperti kita bincang. Cuma hak ni permulaan dia ni masalah sikit. Tidak boleh pergi berjalan. Hak ni lah jadi khilaf di antara ulama dengan ulama. Setengah-setengah ulama tu kata tak boleh pergi dengan niat nak ziarah kubur tu, kubur ni, kadang nak ambil berkat, nak dapat kelebihan, nak pergi niat ni, nak belanja ni, pergi sikit-sikit nak pergi sembahyang di masjid Sultan apa kita kata di Kuala Lumpur kan misalnya, kita kata sebab nak dapat kelebihan sana. Tak ada. Kalau seseorang tu bernazar, nak nazar dia nak niat nak pergi iktikaf di masjid, di satu masjid, kerana anggapan masjid tu lebih baik, tak ada. Dia iktikaf mana-mana pun tak apa, masjid kecil pun tak apa, asal masjid sah dah, lepas dah apa namanya nazar dia tadi tu, lepas dah, tak payah pergi masjid tu khusus. Kecuali kalau dia niat kalau gini-gini, aku nak pergi Mekah, aku nak pergi masjid semaya di masjid Mekah, itu lain. Hak tu kena pergi sana, tak boleh ganti dengan hak lain. Tapi kalau masjid-masjid lain serupa, itu masalah masjid. Kalau tempat-tempat lain lagilah tuju, nak pergi tuju pada kubur. Sebab itulah Imam Ibn Taymiyah kata tuju nak pergi kubur Nabi, kubur Nabi SAW, tak boleh secara khusus untuk hak tu saja, tak boleh. Dia kata sebab apa? Dalam hadis ni kata tak boleh, walaupun kubur Nabi tu duduk dalam masjid Nabi, walaupun kubur tu duduk dalam masjid, tetapi dengan niat begitu dia kata tak boleh. Walaupun orang lain kata boleh, tapi maknanya nak ceritanya khilaf. Apatah lagi kalau nak pergi ke kubur orang lain. Ada masyarakat kita ni yang terpengaruh dengan Berelwi. Tak tahulah dia tahu ke tidak Berelwi tu, tak tahulah. Tapi Berelwi lah pahaman lagu tu nya. Kalau sebelah India, sebelah Pakistan, sebelah Turki tu pahaman Berelwi. Jadi dia daripada Malaysia pergi ke India, pergi ke Ajmer, nak pergi kubur orang sufi. Pasal kata dia pergi dapat ketenangan lah, kata dia. Sudah. Inilah akibat hak Ibn Taymiyah kata kalau kita tidak hadkan kepada hak ni, akibatnya akan jadi lagu. Orang akan pergi, sedangkan situ duduk palu bana, duduk sujud pada kubur tu. Kita pun pergi salah seorang, pergi duduk situ.
Kita rasa ketenangan. Ketenangan ni orang kafir semua berhala pun tenang juga cara dia. Orang tak kira hak tu. Orang tak kira. Bahaya tu. Dengan sebab itu Syah Waliullah kata tak boleh. Khusus hak ni juga. Dia pun kata lagu tu juga. Dalam ni Imam Nawawi sebut Qadhi Iyad dan beberapa orang lagi dia sebut tak boleh, kata tak boleh. Hak ni khusus dengan 3 masjid ni saja. Hak ada kelebihan. Sebab apa? Dalam Muwatta ada seorang sahabat tu dia kata kepada Abu Hurairah, sebab Abu Hurairah pergi tuju nak semaya di Tur, di Bukit Tur. Dia kata kalau aku tahu kamu nak tubik tadi, mesti kamu tak jadi pergi. Aku akan cerita hadis tak boleh, dia kata. Inilah pegangan golongan ini yang mengatakan tak boleh. Dengan maksud nak ambil berkat ke apa, tak boleh. Hak pergi nego setengah-setengah tu dia kata tidak boleh mengemaskan kenderaan kecuali untuk 3 masjid. Jadi semua tak boleh lah. Nak pergi nego, nak pergi belajar, nak pergi apa. Hak tu sebab dia kata tak boleh. Hak tu berdasarkan dalil lain. Hak tu dikecualikan hak tu. Hak ni dalam bab masjid ni. Masjid ni untuk apa lagi? Untuk berkat kan? Untuk dapat pahala kan? Pergi tempat lain pun kalau ada maksud tu tak boleh. Kalau ada maksud tu. Tapi kalau dengan maksud tak ada maksud tadi, nak berkat, nak gitu gini, tak apa kalau nak gitu. Sebab hak ni maksudnya sudah tentu dah. Apa ni? Dengan maksud nak dapat kelebihan. Sebab itulah Ibnu Taimiyah mengatakan la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tak boleh mengemahkan kenderaan, yang ni tak boleh pergi kepada mana-mana tempat. Kepada mana-mana tempat pun melainkan ke tempat ni saja. Hak dengan tuju lagu tu, dengan menganggap ada kelebihan, dengan menganggap ada pahala lebih, tak ada. Walaupun masjid lain pun tak ada. Hak tempat-tempat lain, tempat peranginan tu suku hak tu bukan pergi dengan maksud nak ambil pahala tu. Dengan maksud nak ambil berkat tu. Pergi patah, mana ada lagu tu? Tak ada tu. Hak tu tak termasuk dalam hak tu. Hak ni termasuk dalam bab ni. Sebab itu tak boleh. Hak moleknya begitulah. Syah Waliullah pun kata tak boleh. Sebab terutama zaman sekarang ni banyak jadi rosak orang. Jadi rosak. Bila pergi tu pergi lagu lain pula. Dia buat pula banyak perkara benda bid'ah pula. Pergilah kubur Nabi tu dah. Siapa sana kira salah kita kata. Nah. Assalamualaikum. Dia kata dah. Dia kata Assalamualaikum. Kawan tu pun pergilah sebut senarai nama ni dah. Orang ni kira salam kepada engkau wahai Rasulullah ni orang ni. Assalamualaikum. Kata dia dah. Mana ada semua tu? Cuma mari satu dalil. Tak ada tu semua tu. Hak dalam hadis sahihnya hak dalam hadis sahihnya sebut lagu mana kita sudah jumpa dah. Dalam setiap kali bila kita semaya tu, bila kita beri salam Assalamualaikum tu, Nabi jawab dah dengan sendiri. Kita tak pergi pun dia jawab. Duduk hujung negeri mana pun dia jawab. Tuhan beri sapa kepada dia, dia jawab. Dia doa balik kepada kita, selamat. Tidak nanti pergi selamat sana, tak ada. Tak pernah orang kira salah lagu tu. Tak ada. Tapi kira salah semasa hidup ada. Kira salah semasa mati tak ada. Ini pahaman berlebih belakang lah. Sebab apa dia kata Nabi ni lebih hidup lagi dia lepas pada dia mati. Jadi kalau dia hidup kita boleh kira salah, apa lepas mati kita tak boleh kira salah? Itu kias. Itu guna fikiran. Tak boleh. Tak ada dibuat. Tak ada dibuat. Inilah. Dia jadi timbul banyak perkara benda-benda yang karut marut, yang tidak ada asas langsung. Lepas tu sepuluh hari ni kata pergi daripada Mekah, tak pergi daripada Malaysia ni, pergi ke Ajmer, India. Pernah jumpa dengan orang tu. Dia cerita, kata sudah lagu ni. Pergi ke Ajmer, kubur Mu'inuddin Chishti, pengasas tasawuf tarekat Chishti ya. Pergi sana berapa kali pergi. Dia kata padahal situ tu tempat orang duk palu bana, tempat orang duk pasal lapu kerana menganggap ada kelebihan pasal lapu situ. Pergi duk renjis air wangi apa, ada kelebihan. Dalam keadaan tu orang sudah menganggap ada kelebihan, ada keberkatan, memurah rezeki gitu gini macam-macam. Pergi minta pula biar dia minta dengan Tuhan. Supaya kata dia, kita pergi jumpa dengan orang alim semasa kita hidup, kita minta suruh dia doa. Apa salah? Ni lepas dia mati dia kau hidup lagi. Tidak salah kalau kita pergi kubur dia, kita suruh dia doa untuk kita.
Padahalnya Nabi SAW sama-sama kayak suruh doa untuk orang yang sudah mati, bukan suruh dia doa. Kita mana ada lagu tu. Tengok ni, fahaman ni bahaya. Dalam keadaan ni tak boleh. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh pergi, boleh pergi ke masjid lain, boleh pun dia tak boleh, tak kemah juga. Tadi bawa ni dalam ni perbahasan panjang juga dalam bab ni Tuhfatul Ahwazi ni panjang. Apa kaya yang tak ada, dia sudah bahas ni. Kesimpulannya seperti anda sebut tadi lah, baik tak usah lah, baik tak usah. Dah lebih kuatnya sebab istithna di sini, istithna mufarragh ni kalau nak kira dari segi kaedahnya, kita takdir hak paling umum. La tashuddur rihal ila ayyi mawdi'in, kepada mana-mana tempat tak boleh, ila thalathati masajid. Hak tu hak paling molek takdirnya, kalau kita nak kira dari segi takdir ibarat dia ni lah. Sekarang itulah. Hak lain-lain lebih kurang. Wallahu a'lam.